Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey. Jadi, macam biasa, macam cikgu dah janji, kita nak share quotes of the class untuk hari ni. Quotesnya adalah, miracles come true with doa. Maksudnya kat sini adalah, apa saja yang kamu minta, apa saja yang benda yang mustahil akan jadi nyata bila kamu panjatkan dalam doa. Maksudnya kamu jangan remehkanlah kuasa doa ni. Okey? Kuasa kamu minta ke Allah ni kamu jangan remehkan. Sebab memang macam banyak benda lah yang jadi dalam hidup cikgu ni. Bila cikgu doa je, yang benda yang cikgu rasa macam tak mungkin lah akan berlaku. Antaranya, macam cikgu beritahu lah, cikgu kan dapat 9A kan. Yang tu pun antara benda yang cikgu tak sangka pun. Jadi, cikgu ingat lagi dulu, cikgu doa, ya Allah bagilah aku straight A. Dululah, memang dulu cikgu selalu minta. Sepanjang nak ambil result tu kan. Cikgu selalu minta, bagi aku straight A. Kalau straight A minus pun tak apa. Cikgu minta macam tu. Last sekali cikgu dapatlah 5 A minus. Yang lain tu A ataupun A plus lah. Jadi macam jangan remehkan lah kuasa doa ni. Dan kalau kamu doa, kamu pastikan kamu faham maksud doa tu. Contohnya doa belajar yang kamu duk baca hari-hari kan. Kamu cuba search balik apa maksud dia. Sebenarnya, kan Allah maftah alaina. Satu lagi tu, Rabbi shrah li sadri. Betul tak? Rabbi shrah li sadri tu adalah doa Nabi Musa sebenarnya. Cuba kamu tengok balik maksud setiap maksud doa kamu. Dan bila kamu baca tu, supaya bila kamu baca tu, kamu yakin Allah akan bagi apa yang kamu minta. Okay? Okay, dah cukup setakat tu. Yang gambar ni cikgu akan share dekat Telegram. Simpanlah buat kenangan kan. Okay. Jadi standard kandungan. Standard kandungannya, kita nak cover dua benda. 7.1 dengan 7.2. Okay. 7.1 penghasilan tenaga melalui respirasi sel. 7.2 respirasi aerob. Sekejap kita tengok pada respirasi aerob. Kita nak mula dengan 7.1 dulu. Okay. Penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Maksud dia kat sini, respirasi sel tu akan menghasilkan tenaga lah. Proses respirasi sel ni, kan? Okay, dia bagi tahu untuk awal-awal bab ni, dia kata, bab 5 kamu dah biasa belajar pasal metabolisme. Ada dua jenis, iaitu katabolisme dan anabolisme. Kamu tengok muka surat 114, dia bagi tahu katabolisme tu adalah proses untuk bebaskan tenaga, manakala proses anabolisme pula dia menggunakan tenaga. Okey. Sekarang ni untuk topik bab 7 ni kita nak fokus katabolisme. Sebab respirasi sel ni adalah contoh katabolisme. Kamu nak lagi faham katabolisme ni, kamu tengok balik bab 5 kamu. Dia bagi tahu katabolisme ni adalah proses penguraian bahan daripada kompleks kepada bentuk yang ringkas. Maksudnya kat sini respirasi sel dia nak hasilkan tenaga kan. Tenaga ni adalah sejenis bentuk molekul yang sangat ringkas. Dan kita tengoklah dia nak hasilkan tenaga tu daripada apa. Okay, kalau kat sini dia bagi tahu substrat utama dalam penghasilan tenaga adalah glukosa. Macam yang kamu tahu, kita ada persamaan lah. Persamaan maksudnya daripada substrat dia menjalani proses. Kalau dalam kes yang bab 5 tu dia dibantu oleh enzim kan. Dia bantu oleh enzim untuk menghasilkan produk. Okay. Jadinya, macam mana cikgu nak cakap? Jadinya respirasi sel ni adalah satu proses yang dia jalani bermula daripada glukosa. Dia nak uraikan glukosa. Glukosa ni adalah sejenis molekul yang lebih kompleks berbanding tenaga. Okay. Daripada glukosa. Glukosa ni adalah substrat utama. Kan? Dia jalani proses untuk menghasilkan produk. Produk ni adalah salah satunya tenaga. Sekejap kita tengok apa lagi produk-produk yang akan dihasilkan melalui respirasi sel. Okey, untuk jenis respirasi sel ada 3 jenis, iaitu respirasi aerob, respirasi anaerob dan fermentasi. Ada 3 jenis. Untuk hari ni kita nak cerita
respirasi aerob. Okey. Jadinya, definisi dia, kita pergi kat definisi dulu untuk respirasi aerob. Respirasi aerob ialah proses untuk menguraikan glukosa. Kan, nak uraikan glukosa. Glukosa ni, dalam respirasi ni, kita kata sebagai molekul yang kompleks lah. Kita nak uraikan dengan dalam kehadiran oksigen untuk hasilkan benda yang lebih ringkas, iaitu tenaga kimia. Ini bermaksudnya, glukosa lebih kompleks berbanding tenaga. Dia nak hasilkan glukosa ni, nak hasilkan tenaga lah. Okey. Melalui proses respirasi aerob. Cikgu cakap ulang-ulang je ni. Supaya kamu boleh tangkap lah apa yang cikgu cakap. Takut laju sangat. Okey. Proses yang terlibat, yang berlaku dalam respirasi aerob ni adalah pertama sekali adalah glikolisis. Glikolisis. Yang kedua adalah pengoksidaan piruvat. Glikolisis ni berlaku dekat sitoplasma. Kalau pengoksidaan piruvat, dia berlaku dalam mitokondria. Nombor 1, glikolisis. Berlaku dalam sitoplasma ni, kamu ingat tak sel kamu, dalam tu ada nukleus kan? Lepas tu adalah mitokondria pun ada kan? Lepas tu cecair-cecair luar tu kita panggil sebagai sitoplasma. Jadi glikolisis ni berlaku dalam sitoplasma tu lah. Dalam sel kamu sebab dia kata respirasi sel kan? Okey. Jadi dia akan hasilkan satu molekul yang kita panggil sebagai piruvat. Kita kata sebagai piruvat ataupun nama lain dia adalah asid piruvik. Dia dua benda yang sama je lah. Okey, selain daripada piruvat, dia akan hasilkan dua molekul ATP. Yang tu adalah sampingan lah sebab dia akan bersambung pula dekat pengoksidaan piruvat. Sebab tu dalam buku teks kamu dia tak cerita pasal dua molekul ATP. Dia tak cerita lagi. Dia sambung dengan pengoksidaan piruvat dulu. Okey, dekat pengoksidaan piruvat ni, dia akan berlaku dekat mitokondria dan akan hasilkan produk akhir untuk respirasi aerob lah. Sebab dah penghujung proses respirasi aerob ni. Dia akan hasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Tenaga ni dia akan hasilkan dalam bentuk ATP lah. Sekejap kita tengok macam mana tenaga ni boleh jadi bentuk ATP ni. Okey, cikgu nak cerita apa tadi? Kan cikgu cakap dekat sini dia cerita dia akan hasilkan tenaga kan? Dia kata, tengok dia kata respirasi ni dia akan hasilkan tenaga. Tapi dia ada juga produk sampingan selain daripada produk utama iaitu tenaga, dia ada air dan juga karbon dioksida. Jadi kamu kena ingat kalau respirasi aerob dia akan hasilkan nombor 1 karbon dioksida, nombor 2 air, yang utama sekali tenaga lah. Tujuan dia nak jalankan respirasi sel ni, tenaga. Jadi secara ringkasnya yang ni persamaan untuk respirasi aerob, iaitu glukosa campur oksigen. Kita tengok balik dia punya substrat lah belah sini. Kita kata sebagai substrat lah. Glukosa kan, dalam kehadiran oksigen, maksudnya kena ada oksigen. Okey, betul lah ada glukosa, ada oksigen. Anak panah ni hasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Macam cikgu cakap tadi kan. Seterusnya, yang ni yang cikgu cakap macam mana tenaga yang dalam bentuk biasa dia nak jadi ATP. Okay, dalam proses nak dapatkan bentuk ATP ni, dalam proses tenaga nak dapatkan bentuk ATP ni, molekul ATP, dia akan buat macam ni. Dia ada, dia kata molekul ATP terhasil apabila kumpulan fosfat tak organik ditambahkan kepada adenosine difosfat, iaitu ADP. Okey, kisahnya adalah adenosine difosfat ni, susah cikgu nak sebut kan. D ni melambangkan dua molekul fosfat. Maksudnya ADP ni ada dua molekul fosfat. Okay, faham maksud cikgu? Dia tambah pula dengan satu kumpulan fosfat yang tak organik. Dia tulis sebagai fosfat lah. Fosfat ni P lah kalau dia punya simbol kan. Maksudnya ADP tambah P. Lepas tu dia main tenaga yang
dia main tenaga yang asli tu, iaitu tenaga tadi tu, dia masuk dekat dalam dia punya, dalam kita kata, orang kata apa, proses lah, dia masuk dalam ADP campur fosfat, dia gabung dengan tenaga, dia kenakan tenaga, maka terhasillah molekul ATP. Maka tenaga ni disimpan dalam, kita kata molekul ATP. Jadi molekul ATP ni ikatan fosfat dia lemah. Maksudnya ADP dengan fosfat ni dia ada satu ikatan yang lemah lah, hasil daripada tenaga ni P dekat proses P dekat ADP dengan fosfat ni. ATP ni dia ada ikatan fosfat yang lemah antara ADP dan P tu tadi. Jadi bila ikatan fosfat pada molekul ATP ni diputuskan, tenaga yang terbebas, okey, tengok ni ayat kan, susah nak faham dengan ayat ni. Okay, kita tengok yang kedua ni pula. Yang ni kalau tenaga yang dah dihasilkan tu, kan tadi proses ni nak hasilkan hasil akhir dia tenaga dalam bentuk ATP kan. Bila ATP tu pula kamu nak guna balik, sebagai macam kalau kamu jogging ke, kalau berjalan ke, basuh pinggan ke, sidai baju ke kan, kamu akan gunakan tenaga. Jadi nak gunakan tenaga ni, kena uraikan balik daripada ATP yang badan kamu simpan tadi, tenaga dalam bentuk ATP, dia nak uraikan balik, nak bagi tenaga kat badan kamu supaya dapat menjalankan aktiviti harian. Dia masuk pula, dia keluarkan pula tenaga, dia jadi balik ATP tadi, jadi balik ADP dan fosfat. Dia terpisahlah ADP dan fosfat ni, sama macam awal tadi. Okay, jadi yang itulah untuk bahagian sini, bahagian nak ATP, ADP, fosfat ni. Kamu kalau kurang faham, jangan risau, yang ni kurang penting lah sebab dia agak detail, dia kurang penting. Kalau kamu tengok buku nilam pun tak berapa ada sangat kata apa, rumus ni, persamaan ni. Okay. Akhir sekali, ni tugasan kamu. Buku nilam kamu cikgu suruh buat kan untuk bab 7. Jadi kamu lengkapkan muka surat 83 dengan 84. Dah siap muka surat 84 tu, kamu ambil buku nota kamu, kamu salin. Kamu nak salin macam mana? Cikgu suruh buat berdasarkan muka surat 84, buku nilam. Kamu buat nota dalam buku nota kamu untuk respirasi aerob. Kamu guna kamu buat dalam bentuk peta minda dan ikut kreativiti kamu nak buat macam mana. Ni cikgu bagi contoh. Kamu boleh, contohnya cikgu lukis mitokondria sebab dia melibatkan mitokondria kan. Okay. Dan sitoplasma kan, luak-luak ni, sitoplasma dan mitokondria, dua komponen lah untuk di mana respirasi ni dihasilkan. Cikgu lukis mitokondria, cikgu tulis respirasi aerob, tajuk dia. Lepas tu, cikgu tarik-tarik lah nak panah. Dia jadilah peta iting kan. Jadi, untuk setiap poin tu, contohnya nombor 1, glukosa diuraikan kepada asid piruvik dalam sitoplasma melalui proses glikolisis. Kamu tulis balik dekat nombor 1 tu. Okay, faham maksud cikgu? Okay, cikgu harap kamu faham. Kalau kurang jelas, tanya cikgu balik lah. Jangan segan-segan nak mesej cikgu. Okay? Okay, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.